Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Abah Din. Pada kali ini, Abah Din nak kongsikan inovasi penulisan karangan mudah dan cemerlang Bahasa Melayu SPM yang menepati format terkini KSSM dan boleh digunakan untuk menjawab kertas 1 Bahasa Melayu SPM format KSSM. Jom Abah Din kongsikan format kertas 1. Baiklah, pertamanya kita lihat dahulu format kertas 1 Bahasa Melayu SPM KSSM. Ada dua bahagian. Bahagian A, subjektif respon terhad, dan bahagian B, subjektif respon terbuka. Baiklah, untuk bahagian A, anda diminta menjawab satu soalan saja berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Ingat, jawab satu soalan saja berdasarkan bahan-bahan tersebut. Markah 30 markah diberikan dan masa yang dicadangkan 30 minit. Apa yang perlu anda buat? Bina kata kunci atau cari fokus berdasarkan bahan yang diberikan. Dan ingat, panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah, bahagian B pula, subjektif respon terbuka. 4 soalan esei diberikan iaitu 4 domain. Domain awam, pendidikan, peribadi dan kerjaya. Calon diminta pilih dan jawab satu daripada 4 soalan. Dan markah yang diperuntukkan 70 markah. Manakala masa yang dicadangkan 1 jam 30 minit. Ingat, panjangnya huraian hendaklah antara 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, itu ialah format Bahasa Melayu SPM kertas 1 KSSM. Baiklah, para anak pelajar, kita nak tengok bagaimanakah ciri-ciri karangan cemerlang. Calon mesti memastikan karangan yang matang. Okey, cemerlang sama dengan matang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan matang? Apa dia? Lihat di ujung sana tu, 7 bintang, iaitu karangan mestilah tepat menepati tugasan. Maksudnya kalau bahagian A, tengok betul-betul apa yang diberikan dan cari fokus yang betul. Manakala bahagian B, tengok apakah kata kunci dan juga tugasan yang perlu anda buat dan pastikan anda memberikan isi yang tepat. Baiklah, yang kedua, huraian jelas. Okey, dalam bahagian A, kita tak perlu hurai panjang-panjang, takut terlebih 200 patah perkataan. Jadi huraian itu memadai dengan mengapa atau bagaimana. Tetapi kalau di bahagian B, kita perlu huraikan dengan lebih jelas. Misal kata, selepas kata kunci bagaimana, mengapa dan sebagainya, kita boleh lengkapkan dengan punca, langkah atau kesan supaya huraian kita lebih jelas dan matang. Baiklah, yang ketiga, contoh maujud. Maksudnya, calon dikehendaki memberikan contoh yang boleh nampak, yang jelas. Misal kata, kerajaan mengadakan kempen Cintai Sungai Kita. Maksud kempen tu letak nama supaya kita faham kempen apa. Okey. Dan yang keempat dalam perenggan isi, penegasan wajib dibuat untuk menunjukkan pengukuhan terhadap isi. Okey, 4 perkara ini perlu ada dalam perenggan isi dan dilengkapi lagi, ditambah baik lagi ataupun lebih menarik sekiranya ada ungkapan bahasa indah ubi. Ingat ubi ada berapa? Ada 6 yang biasa digunakan, iaitu peribahasa, pendapat tokoh, kata-kata hikmat, pantun, lirik lagu dan maksud hadis Al-Quran ataupun tafsir. Baiklah. Seterusnya, kosakata aras tinggi untuk menampakkan karangan kita lebih matang. Contoh kosakata aras tinggi: obligasi, tanggungjawab, sinergi, kerjasama, dominan, utama atau penting. Ketiga-tiga kosakata ini boleh digunakan untuk semua tajuk sesuaikan dengan maksud ayat. Kemudian, penanda wacana aras tinggi. Okey, supaya karangan kita nampak lebih matang. Jadi anak-anak ingat 7 bintang. Okey, baiklah. Ayo kita lihat yang seterusnya. Okey, strategi untuk memulakan jawapan karangan. Bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. Yang pertama yang amat penting, baca soalan dan faham betul-betul kehendak soalan. Kemudian ingat, setiap perkataan dalam soalan itu amat bermakna dan penting. Ingat perkara penting. Contohnya bahagian A, bina kata kunci yang sesuai. Kita lihat fokus apa dan kita carilah kata kunci sesuai untuk kita memberikan fokus kepada bahan-bahan yang diberikan. Yang kedua, bahagian B, kenal pasti kata kunci dan perangkap. Pilih domain yang sesuai. Ingat, contoh formula, point atau perangka pada kertas soalan supaya kita lebih terancang kita punya cara penulisan. Dan pastikan anda memilih soalan yang anda kuasai untuk dijawab dan elak daripada menjawab soalan yang anda tidak pasti. Di bahagian B ni lah yang 4 domain tu. Ingat, jangan lupa untuk menulis nombor soalan pada kertas soalan anda. Okey, untuk memudahkan pemeriksa mengenal pasti domain mana yang anda jawab. Baiklah anak-anak, kita tengok contoh.
contoh soalan bahagian A, iaitu pelbagai barang rangsangan. Tema 6, dunia pelancongan. Bahasa Melayu tingkatan 4. Okey, tengok soalan dia. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang sektor pelancongan negara. Tidak ada kata kunci. Dia cuma menyatakan sektor pelancongan negara. Jadi panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah, kita lihat gambar yang diberikan. Pertama ini adalah gambar tempat-tempat pelancongan di Malaysia. Okey, ada Langkawi, ada KLCC, ada Pulau Tioman dan lain-lain lagi. Manakala bahan yang kedua ini pula ialah berkaitan dengan prestasi pelancongan Malaysia Januari hingga Jun 2019. Lihat sumber pendapatan, pertumbuhan, ketibaan pelancong dan juga peningkatan pelancongan. Manakala bahan yang ketiga ini adalah negara-negara Asia Tenggara, iaitu jumlah pelancong yang datang mengikut jumlah peratus. Jadi ketiga-tiga bahan ini pelajar boleh membina pelbagai fokus ataupun kata kunci. Misal kata pelajar boleh bina berkaitan dengan usaha meningkatkan sektor pelancongan. Juga boleh membina tentang tempat-tempat menarik dan sebagainya. Jadi, yang penting bahan tersebut berkaitan dengan gambar ataupun bahan yang diberikan. Tema yang kita pilih. Okey, baiklah. Kemudian kita lihat bagaimana formula untuk membina karangan. Okey, baiklah anak-anak. Formula biasa yang bergunakan biasanya formula pendahuluan, bina perangan karangan mengikut kreativitas sendiri. Okey, ingat ini hanyalah formula untuk memudahkan anda. Banyak gaya pembinaan perenggan pendahuluan. Tapi ikut formula yang abang buat, abang guna formula misop. Tara, ni dia misop. Abang letak gambar misop supaya anda senang faham apa dia misop walaupun ejennya O bukan U. Okey, apa dia misop? Okey, yang ini adalah salah satu inovasi Abadin. M ni untuk masa, kemudian kita lengkapkan dengan isu yang kita bincangkan. Okey, M tu masa. I itu isu semasa. Boleh kaitkan dalam negara maupun di luar negara. S sebab, berikan alasan kenapa. O, oleh itu apa nak buat. P, persoalannya, iaitu kita menjawab tugasan. Ingat, ini hanyalah salah satu cadangan yang boleh digunakan. Jom kita nak faham apa dia misop, kita lihat huraian yang seterusnya. Baiklah anak-anak pelajar, lihat contoh perenggan pendahuluan. Abadin buat jenis ayat dan juga huraian untuk memudahkan anda. Okey, ayat masa yang pertama, ayat masa dan juga isu yang kita nak bincangkan. So, ayat masa ni apa? Dewasa ini, ayat masa. Apa isunya? Sektor pelancongan. Okey, kemudian kita lengkapkan ayat biar sempurna. Merupakan elemen yang penting dalam menyumbang kepada kemajuan ekonomi sebuah negara. Lengkapkan ayat dengan betul. Kemudian ayat isu semasa. Kalau pelajar yang mahir berkaitan isu semasa, mungkin mereka boleh memberikan pelbagai isu berkaitan persiaran dalam berita ataupun sebagainya. Tetapi, kalau pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas ataupun orang kata blur ke tak ada idea, maka Abadin buat satu cara memudahkan pelajar, iaitu mulakan ayat isu semasa dengan ayat di Malaysia. Jadi di Malaysia, okey, yang ni ia kaitkan dengan negara kita. Lepas di Malaysia ni kita letak agensi yang terlibat. Kalau berkaitan pelancongan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kalau mungkin sukan, Kementerian Belia dan Sukan. Kalau alam sekitar, mungkin Jabatan Alam Sekitar. Jadi yang warna hijau ini ialah agensi yang terlibat. Okey, lengkapkan ayat. Telah merangka pelbagai usaha dalam memastikan sektor pelancongan di negara kita sentiasa berkembang dan mencapai sasaran yang diimpikan. Ayat yang membawa maksud apakah peranan ini. Okey, baiklah. Berikan alasan. Sebabnya, hal ini dikatakan demikian kerana melalui sektor pelancongan ini, negara mampu menarik lebih ramai pelancong untuk berkunjung ke Malaysia bagi menikmati keindahan alam semula jadi dan variasi budaya di sini. Itu alasannya. Okey, oleh itu, apa nak buat? Tengok ni. Oleh itu, semua pihak yang bertanggungjawab seharusnya meningkatkan usaha-usaha bagi memastikan sektor pelancongan di negara kita mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia. Abang letakkan ubi di sini, tak salah. Ubi boleh di mana-mana. Okey, persoalannya kita menjawab tugasan. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam memajukan sektor pelancongan negara. Di sini abang ambil fokusnya usaha-usaha. Jadi ingat, ini adalah salah satu kaedah perenggan pendahuluan. Jom kita lihat perenggan yang seterusnya, iaitu perenggan isi. Kalau tadi misop, kita dah makan misop, mungkin itu pedas kan? Jadi perenggan isi, abang guna formula I have 2 cup. Saya ada 2 cawan. Ni minum air. Okey, apa dia I have 2 cup tu? Okey, I itu untuk isi. Huraian 1, kita boleh ambil mengapa atau bagaimana. Huraian 2, kesan atau langkah. C, contoh. Ingat, contoh mesti mawjud dan mudah difahami. U, ubi, ungkapan bahasa indah atau menarik. Ada 6 tadi. Dan P, penegasan untuk menegaskan isi. Jadi itu maksudnya I have 2 cup. Saya ada 2 cawan. Ini ya, jangan lupa. Baiklah, ayo kita
Sama-sama lihat bagaimana I have to cut itu mudah kita fahami. Kita macam biasa dalam bentuk kotak, iaitu ayat jenis ayat dan juga huraian. Isi, okey, pada hemat saya, hemat ni masuk pendapat. Antara usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan sektor pelancongan adalah melalui promosi pelancongan. Jadi ni usahanya. Promosi pelancongan, okey, usaha kita punya fokus tadi. Huraian satu bagaimana? Okey, apabila kerajaan dan sektor swasta bergabung tenaga untuk mengadakan promosi pelancongan di dalam dan di luar negara, pastinya akan meningkatkan lagi kemasukan pelancong asing ke negara kita. Itu maksud dia. Okey, huraian dua kita berikan kesan. Usaha yang dilakukan ini menjadikan Malaysia lebih dikenali seantero dunia dan dapat menarik pelancong asing untuk menikmati keunikan Malaysia dengan lebih dekat lagi. Maksud dua, okay, Malaysia dikenali, menarik pelancong asing. Itu dia punya kesan. Contoh, ingat, bagi contoh yang mudah. Okay, sebagai contoh, kerajaan telah mengadakan kempen Cuti-Cuti Malaysia dan Tahun Melawat Malaysia untuk menggalakkan pertumbuhan sektor pelancongan yang lebih positif. Jadi orang faham, Cuti-Cuti Malaysia, Tahun Melawat Malaysia. Jadi contoh tu jelas. Okey, kita masukkan ubi. Ingat, ubi tak boleh masuk semborono, tak boleh masuk suka-suka. Kena buat ayat dulu. Tengok ya. Okey, langkah efisien yang diambil oleh pihak kerajaan ini amat sesuai dengan peribahasa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ini dia ubi, peribahasa yang berletak yang sesuai. Kalau nak, mesti kita usahakan. Dan ayat penegasan untuk menegaskan isi kita ni, maka kita kata jelaslah bahawa aktiviti promosi pelancongan merupakan salah satu usaha yang wajar dilakukan bagi memajukan sektor pelancongan di negara kita. Jadi inilah contoh perenggan I have to cut untuk satu perenggan. Nanti kalau dalam periksa sebenar, kita buatlah 2 perenggan untuk bahagian A. Okey, peringatan. Dalam membina perenggan isi, ingat kita bebas gunakan apa-apa kaedah. Tapi kalau nak gunakan formula I have to cut, janganlah guna formula yang sama urutan ayat itu. Nanti boleh menyebabkan karangan itu menjadi karangan pattern ataupun acuan. Maksudnya, pelajar boleh mengubah kedudukan jenis ayat. Macam tadi kan, I have to cut. Mungkin boleh ubah-ubah dalam ayat perenggan yang seterusnya supaya tidak menjadi karangan acuan. Kalau sekiranya pelajar tidak dapat memberikan ubi, ungkapan bahasa indah sukar, anda gantikan dengan kebat, iaitu ayat kesan mendalam. Sama ada kesan ini dari segi ekonomi, politik ataupun sosial. Okey? Baiklah, sekarang kita pergi perenggan yang terakhir. Ni dia. Tadi dah makan miso pedas, minum air I have to cut dan penutup. Okey, perenggan penutup menggambarkan keseluruhan idea yang hendak disimpul oleh murid dalam sesuatu perenggan. Penutup yang baik biasanya mengandungi cadangan dan harapan tentang isu yang dibincangkan. Jadi formulanya sahasa dah makan mi, minum air, pedas semua dan kenyang, sahasa sendawa gitu. Apa dia sahasa Jom kita lihat. Sa ni iaitu saranan ataupun cadangan. Ayatnya, kesimpulannya. Apa cadangan kita? Semua pihak haruslah berganding bahu dalam usaha memajukan sektor pelancongan negara demi kebaikan bersama. Ini dia usaha harapan kita ya. Kita bercadangan. Okey, harapan pula. Harapan mesti ada kata agar atau supaya. Okey, contoh harapannya, kerjasama dan komitmen. Ini harapan kita. Daripada semua pihak, amatlah dituntut agar apa yang diimpikan oleh kita semua akan menjadi realiti dan bukannya fantasi semata-mata. Okey, kemudian kita beri ayat seruan. Ingat, seruan tu ajak orang buat baik. Sebab penutup, ajaklah orang buat baik kan? Justru, marilah kita bersama-sama menyokong segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan maupun swasta dalam memajukan sektor pelancongan di negara Malaysia dengan sepenuh hati. Itu dia, kita support, okey? Dia letakkan ubi yang sesuai dengan ayat ni ya, kerjasama semua ni. Kebersamaan dalam merealisasikan impian ini dapat diibaratkan seperti ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jadi berakhirlah karangan kita dengan sahasa U. Okeylah anak-anak pelajar, ingat ini adalah antara penanda wacana yang Abah Din berikan untuk memudahkan anda pemulaan karangan, memulakan isi baru, huraian isi karangan, contoh. Okey, kalau tak sempat nanti boleh ulang video ini untuk dilihat lagi. Okey, menghuraikan contoh, penegasan, peribahasa dan memulakan perenggan penutup. Ini adalah contoh-contoh penanda wacana yang boleh membantu anda untuk mengarang dengan lebih mudah. Baiklah anak-anak, jadi renungan bersama daripada Abah Din. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang masih belajar akan menjadi pemilik masa depan, dari Mario Teguh. Jadi kalau ada apa-apa, boleh hubungi untuk lebih mengetahui. Dan jangan lupa untuk lihat Abah Din punya channel YouTube. Dan jangan lupa subscribe, share dan like. Semoga bermanfaat. Untuk karangan A, cadangan Abah Din 2 isi. Dan karangan B, mungkin 3 atau 4. Okey, selamat mengarang sehingga berlanjut jaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.